kata Rasulullah, Nabi memberikan berita gembira. Itu yang pertama. Ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah dalam musnadnya, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana disebut kata-kata Rasulullah, yubashiru ashabah, memberikan berita gembira kepada para sahabat, bermakna disunatkan bagi kita untuk sentiasa menceritakan tentang hadirnya Ramadan, dan kita berikan berita gembira kepada teman-teman kita tentang datangnya Ramadan, dan mengucapkan tahniah kepada mereka dengan datangnya Ramadan. Itu Ramadan ini sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para salihin dan dibenci oleh golongan yang talih. Golongan yang buruk akhlaknya akan membenci dengan Ramadan. Moga kita termasuk di kalangan orang yang gembira dengan datangnya Ramadan. Ini membuktikan dan membezakan di antara kita dengan orang-orang yang tidak benar imannya. Karena antara dosa besar adalah orang-orang yang membenci dengan datangnya Ramadan. Ya, yang membenci dengan datangnya Ramadan, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa di antara dosa-dosa besar ialah orang yang membenci dengan datangnya Ramadan dan berharap agar Ramadan segera habis. Ini dosa besar, bukan benda kecil yang patutnya kita permainkan. Karena itu Nabi mengatakan, qad jaa syahrus siyam atau syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrun iftaradallahu alaikum as-siyamah, Allah telah mewajibkan berpuasa pada bulan tersebut, dan pada bulan ini tuftahu fihi abwabul jinan atau abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit pada ketika mana bulan Ramadan. Maksudnya pintu langit ada banyak. Dan tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupkan padanya pintu-pintu neraka Allah Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain disebut bahawa Allah Ta'ala akan mengarahkan kepada para malaikat. Sebahagian malaikat akan menyeru kepada makhluk, ya talibal khair aqbil, wahai orang yang inginkan kebaikan, datanglah, lakukan kebaikan. Ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ingin lakukan kejahatan, berkuranglah daripada melakukan kejahatan. Makna di sini, orang-orang yang melakukan dan diberikan semangat untuk melakukan kebaikan, mereka ini telah terkena dengan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya doa para malaikat, datang semangat untuk kita melakukan ibadah. Moga kita termasuk dalam orang-orang yang disebut sebagai ya talibal khair, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan. Bukan kita termasuk di kalangan orang-orang yang ya baghiyasy syarr. Itu hadirin semua, ditutupkan pintu neraka, ditughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan. Syaitan dibelenggu. Kita dah bincangkan tadi, syaitan mana yang dibelenggu. Sebahagian kata syaitan yang kecil, sebahagian kata sebahagian kata syaitan yang besar-besar yang saja yang dibelenggu. Sebahagian lagi kata iblis tidak dibelenggu karena dia pernah mengikuti perang Badar, dan waktu ketika peperangan Badar dia tidak dibelenggu, bermakna dia sampai sekarang tidak dibelenggu. Jadi sebahagian ulama berpandangan sedemikian. Dan sebahagian ulama lagi, dan dalam hadis ini disebut wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan pada malam Ramadan terdapat padanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar yang kita harapkan moga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam tersebut. Jadi semua bertemu dengan malam Ramadan adalah keinginan semua, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau sekadar bertemu tetapi tidak melakukan ibadah pada malam tersebut, maka tidak ada gunanya. Dan tidak dipertemukan dengan Lailatul Qadar melainkan orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan taufik dan juga dengan karamah yang Allah Ta'ala berikan, kemuliaan untuk dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita tidak bertemu dengan Lailatul Qadar sekalipun, sebaliknya kita musadafah, beserta kita dalam malam Lailatul Qadar tersebut dengan ibadah yang kita lakukan, walau 2 rakaat, maka kita telah mendapatkan Lailatul Qadar walau kita tidak melihat Lailatul Qadar. Jadi ibrah melihat Lailatul Qadar, ibrah dengan Lailatul Qadar bukan melihat Lailatul Qadar, sebaliknya menghidupkan Lailatul Qadar. Ini yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bahawa ibrah dengan Lailatul Qadar adalah menghidupkan malam tersebut, bukan mendapatkan malam tadi dengan melihat keajaiban yang berlaku pada malam tersebut. Jadi perlu untuk kita memenuhkan sepanjang masa kita dengan ibadah kepada Allah sepanjang Ramadan,
dan semoga kita diberikan kekuatan semangat dan juga himmah aliyah untuk terus melakukan ibadah dalam bulan tersebut. Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis, fil jannati samaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-sha'im. Dalam syurga ada 8 pintu. Dan 8 pintu tersebut ada satu pintu yang besar namanya Rayyan. Salah satu daripada 8 pintu itu namanya Rayyan, yang tidak masuk di dalam pintu tersebut melainkan orang-orang yang berpuasa. Maknanya as-shaimun ini akan dijemput masuk dalam satu gerbang yang disambut khusus kepada yang berpuasa. Jadi puasa yang dimaksudkan bagaimana? Adakah puasa dengan hanya menahan lapar dan dahaga? Puasa yang hanya menahan perutnya daripada makan dan juga menjaga perkara-perkara yang diharamkan semata-mata? Tidak. Sebaliknya, puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa yang sebenar-benar puasa. Ada puasa bukan hanya sekadar lapar dan dahaga ditahan. Itu disebut oleh Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan yang berpuasa yang hakikatnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata-mata. Dia tidak dapatkan faedah yang lain melainkan dia menjaga dirinya daripada lapar dan dahaga. Ini puasa orang-orang yang awam. Maka sah puasanya, tetapi kadang-kadang tidak dijaga lidah dan juga perbuatan. Matanya tidak dijaga daripada melihat yang diharamkan. Tangannya tidak dijaga daripada memegang perkara yang diharamkan. Kakinya tidak dijaga daripada melangkah ke tempat yang diharamkan. Lidahnya tidak dijaga agar pada bercakap benda-benda yang diharamkan, mengumpat, memfitnah, mengaku adu domba. Hatinya tidak dijaga daripada berfikir selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang dianjurkan oleh syara. Maka hakikatnya dia tidak berpuasa. Dan puasa yang sebenar adalah imsak, menahan dirinya daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti arahan Allah. Maka kalau tidak melakukan sedemikian, bermaksud masih lagi kekurangan yang besar dalam puasa yang dilakukan. Itu sebahagian ulama menjadikan puasa sebagai medan untuk diperhatikan penerimaan Allah terhadap diri mereka. Adakah mereka diterima di sisi Allah ataupun sebaliknya? Maka puasa dijadikan, Ramadan dijadikan sebagai madrasah untuk menguji bagaimana mereka akan keluar daripada madrasah tersebut, adakah menjadi seorang pelajar yang berjaya ataupun seorang yang fashal, gagal dalam pengajiannya dan tidak mendapatkan sijil yang sepatutnya daripada Al-Azhar Al-Syarif, daripada daripada Ramadan. Tengok anak nak jatuh tadi keluar Azhar. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada orang-orang yang keluar daripada madrasah Ramadan menjadi orang-orang yang diberikan kejayaan yang luar biasa. Sebab itu disebut oleh sebahagian ulama, sebahagiannya menjadikan mi'yar ataupun penanda aras bagi Ramadan mereka diterima oleh Allah, mereka boleh melihat apa yang ada di dalam hatinya manusia. Ada sebahagian wali Allah macam tu. Maksudnya kalau mereka mampu untuk melihat apa yang ada dalam hati sebahagian manusia yang lain dan boleh membaca apa yang diinginkan dalam hati mereka, diberikan kasyaf dan juga ilmu laduni oleh Allah Ta'ala, maka itu bukti kepada bersihnya hati mereka dan Ramadan telah menyebabkan hati mereka dibersihkan daripada segala noda tersebut. Kalau mereka tidak dapatkan perkara tadi, maka puasa mereka masih dianggap sebagai berlaku kekurangan yang besar dan masih lagi berlaku kotoran yang besar dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat yang di sebalik hati mereka. Itu hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah benda yang dijadikan panduan besar oleh para ulama dan para salihin. Mungkin susah bagi kita untuk melakukan sedemikian, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha ke arah tersebut. Karena Imam Sayyidi Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, beliau merupakan pak mentua kepada Al-Habib Zain bin Sumit rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Sayyidi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad menyebutkan, kita boleh, kata beliau seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, boleh untuk kita memilih sama ada menjadi wali Allah Ta'ala yang agung ataupun menjadi Fir'aun. Karena tadi fi haizil imkan, maksudnya harus untuk Allah Ta'ala memberikan perkara tadi kepada kita pada akal, untuk kita dapatkan kedudukan tersebut.
Tapi sebaliknya kita memilih untuk tidak mendapatkan kedudukan tadi, kita ni adalah orang-orang yang sentiasa merugi, tidak berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadahnya, dengan amalnya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan Ramadan salah satu daripada madrasah ataupun tempat untuk kita melatih dan juga melaksanakan segala yang telah kita pelajari sepanjang sebelum Ramadan, dengan ibadah yang kita telah pelajari, dengan penyakit-penyakit hati yang kita pelajari, apa yang patut kita tinggalkan dan sebagainya. Ramadan tempat untuk kita laksanakan. Ramadan tempat untuk kita amal dengan apa yang telah kita pelajari. Kalau kita belajar tentang mengumpat itu haram, Ramadan tempat untuk kita menjaga lidah kita daripada mengumpat. Kalau kita telah belajar bahawa hasad itu adalah perkara yang haram, Ramadan adalah tempat untuk kita melatih diri kita agar tidak hasad kepada orang lain. Melatih diri kita dengan perkara tersebut dalam bulan Ramadan. Sehinggalah sepatutnya dalam Ramadan perlu disusun barnamij ataupun program kita pada setiap hari. Hari ini saya akan buat apa? Saya berharap hari ini saya tidak akan mengumpat orang walaupun sedikit. Jadi dia usaha dan diri daripada hari pertama agar tidak mengumpat seorang. Dan dia akan rasakan kelazatannya kalaulah dia cuba dapatkan dalam sebulan Ramadan tersebut dengan tidak mengumpat dan tidak menceritakan tentang keburukan orang lain, tidak berlaku hasad kepada orang lain, berlaku redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Kalaulah 3 akhlak tadi diamalkan dalam sepanjang Ramadan, dia akan keluar dalam keadaan hatinya akan menjadi bersih dan juga akan rasa tenang dengan daripada dihinggapi penyakit-penyakit tersebut. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Tak boleh kita laksanakan kesemua akhlak yang mulia yang disebutkan oleh para salihin dalam kitab mereka. Tak boleh untuk kita amalkan Ihya Ulumuddin secara keseluruhan. Sekadar Ramadan ini kita amalkan yang kita sempat lakukan. Banyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Kalau bulan yang lain kita bersedekah, bulan Ramadan digandakan lagi sedekahnya. Kerana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah ketika Ramadan akan melebihkan sedekah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kurang bacaan Al-Quran kita dalam Ramadan, dipenuhkan dengan Al-Quran, kerana Ramadan dengan Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Kerana Ramadan dengan Al-Quran kata aman, seperti dua kembar yang tidak boleh dipisahkan. Kerana Ramadan, Al-Quran turun pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran diturunkan dalam Ramadan. Kalau dalam Ramadan tidak dipenuhkan masa kita dengan Al-Quran, dengan pengajian Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran kalau dibenarkan, dan kalau diberikan peluang kepada kita untuk menghabiskan bacaan tafsir Al-Quranul Karim, kalau ada kemampuan dan kita ada ilmu dan juga kita boleh untuk ada kemampuan membaca tafsir, maka dibacakan tafsir. Dianjurkan oleh para guru, sebaiknya bagi para murid. Disebutkan oleh guru kami yang mulia Maulana Syekh Imam Ifat rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kalaulah seorang murid yang mempelajari ilmu dan mempunyai alat dalam ilmu, dalam bulan Ramadan dia tidak sempat menghabiskan khataman Al-Quran dengan bacaan, maka kalau dia sempat menghabiskan tafsir dalam 1 ataupun 3 juzuk, 4 juzuk, itu sudah memadai bagi. Kerana mempelajari makna Al-Quran dan juga mengetahui tentang maksud yang telah disebutkan oleh Allah berdasarkan syarahan para ulama dalam tafsir mereka, itu adalah keperluan bagi seorang penuntut ilmu tersebut dan juga seorang alim. Maka mempelajari dan juga mengetahui tentang kalamullah subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan ini adalah suatu perkara yang tidak akan boleh dipisahkan. Itu kalau kita perhatikan dalam bulan Ramadan, kita boleh berkumpul pada tengah malam setelah Isyak, setelah Tarawih, untuk kita bertadarus, membaca Al-Quran sama dengan teman-teman. Dalam masa yang sama, kalau kita lakukan pada bulan selain Ramadan, mungkin ada yang akan mengatakan ini sibuk pada malam tersebut, ada kerja dan sebagainya. Tapi Ramadan diberikan oleh Allah peluang dan leluasa untuk kita berkumpul, duduk, dan rasa rugi kalau pada malam-malam Ramadan tidak dihabiskan dengan bacaan Al-Quran. Dua tambih yang perlu saya berikan berkenaan dengan tadarus Al-Quran Karim. Sebahagian kita menganggap bahawa yang kita lakukan sekarang ini adalah tadarus. Hakikatnya yang kita lakukan sekarang adalah daud, bukan tadarus. Tadarus dengan maksud yang sebenar seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah membaca Al-Quran. Contohnya kalau saya buka Al-Quran, muka surat yang pertama dalam Al-Quran contohnya,
Ataupun saya buka dalam Quran contoh, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dalam surah Al-Baqarah. Kemudian saya tamatkan pada ayat yang ke-16. Nah, saya baca pada ayat pertama surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, kemudian sampai kepada ayat 16 pada muka surat yang ketiga. Kemudian kalau ikut dengan tadarus yang sebenar, teman kita yang berada di sebelah saya pula, dia akan baca di mana? Kalau selalu kita buat, kita akan sambung masaluhum kamathalil ladzina istauqada naran ila akhiril ayat, sampai kepada akhir safhah tersebut. Tapi sebenarnya tadarus kalau dengan maksud yang disebutkan oleh para ulama ialah diulang kembali bacaan temannya yang pertama. Maksud saya baca dari ayat pertama sampai ayat 16, teman saya juga akan baca ayat pertama sampai 16. Kemudian teman yang ketiga juga akan baca ayat pertama dan sampai ke 16. Teman ketiga pun akan baca ayat pertama sampai ke 16. Jadi maknanya kesemua, kalau ada 10 orang baca ayat pertama sampai ke 16. Dan kemudian baru saya baca pula ayat yang muka surat yang kedua, teman saya pula akan baca pula muka surat yang kedua. Begitulah seterusnya sampai habis. Maknanya kita akan mendengar bacaan daripada semua pada muka surat yang sama. Dan yang kita lakukan sekarang bukan tadarus. Kita lakukan sekarang adalah namanya daur. Daur maksudnya apa? Kita baca, teman kita sambung. Kita sambung. Itu pun dibenarkan, tidak ada masalah. Boleh saja mana-mana pun. Ya, semuanya dapat kebaikan dan manfaat dan mendapatkan pahala yang besar pada seseorang tersebut. Dan tadarus yang kalau dilakukan sedemikian bermaksud kita pada sepanjang Ramadan kita akan khatam Al-Quran dengan bacaan kita sendiri. Setiap orang akan khatam. Tapi kalau kita baca dengan daur, kita tidak khatam dengan makna hakiki, dengan hanya sekadar kita mendengar saja. Kita baca, orang yang baca, kita dengar pula. Betul, orang tu sambung, kita dengar pula yang kemudian dan seterusnya. Jadi kadang-kadang dalam satu halaqah kita hanya baca satu muka aja, tapi kita dengar yang 20 muka lagi. Bermaksud kita tak baca semua. Kecuali kita ikut sekali, kita tak dengar juga. Kecuali kita ikut juga dia baca. Dia baca masa nurun, kita pun dia baca slow-slow, maka kita pun dikira baca juga pada waktu tersebut. Cuma yang paling afdal, kalau kita mampu dan masa kita luas, maka dibaca dengan tadarus yang telah dianjurkan oleh para ulama yang terdahulu, dengan dibaca seperti mana yang saya sebutkan pada permulaan. Kalau boleh hal mana-mana pun tidak ada masalah. Orang kita sekarang semuanya sibuk. Zaman dulu tak sibuk. Zaman dulu mana ada sibuk. Sibuk ni baru ada tahun 2021. Semua kalau buat apa, saya sibuk lah kan. Saya sibuk. Semua sibuk. Belajar pun sibuk. Orang tanya kalau guru suruh hafal yang saya sibuk lah Ustaz. Dia pun sibuk. Kita pun menyibuk. Jadi kerana tu semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni, Al-Quran ni adalah Rabi' Qulubina, menjadi taman bunga ataupun musim bunga dalam hati kita. Seakan-akan dia sebagai bening dalam hati seorang umat. Itu disebut dalam hadis Nabi yang terakhir yang kita bacakan pada petang ini, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu kedua-duanya akan memberikan syafaat pada hari akhirat. Yaqulus siyam, maka siyam, puasa, akan berkata, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalangnya daripada makan dan syahwatnya pada siang hari, maka syafaatkanlah, syafi'ni fihi, maka ya Allah dengan berkat dia menjaga tadi, maka syafaatkanlah dia ya Allah dengan sebab. Wa yaqulul Quran, dan Quran pula akan berkata, Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, ya Tuhanku, sebenarnya aku telah menghalang dia daripada tidur pada waktu malam, maka syafaatkanlah dia dengan sebab dia tidak meninggalkan bacaan. Fayushaffa'an fihi, maka kedua-duanya akan diberikan barakah dan diberikan keampunan dan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat as-siyam wal Quran. Cuma ada persoalan di sini. Bagaimana Quran boleh datang dan mengatakan bahawa mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi? Soal Quran datang dalam keadaan suatu bentuk yang lain. Dan kita mengatakan bahawa Quran adalah kalamullah. Jadi ini Mu'tazilah akan mengatakan bahawa ini bukti kata Quran adalah makhluk. Quran datang dan kemudian Quran pula sebut Rabbi. Jadi macam mana hadis ni dah kita faham? Dan kita nak kata pandangan Mu'tazilah betul bahawa Quran adalah makhluk.
Maka dijawab oleh para ulama, hadis ini ada takdirnya, iaitu thawabul Quran, pahala Quran nanti yang akan datang. Bukan Quran itu yang datang, karena Quran adalah kalamullah, tapi yang datang adalah thawabul Quran. Pahala Quran tadi akan datang, dan pahala tadi berbentuk dengan jasad dan boleh bercakap. Dirupakan dalam bentuk manusia mungkin, yang datang kepada Allah dan kemudian memaklumkan kepada Allah bahawa aku ini ya Allah adalah misal kepada pahalanya orang yang telah membacakan aku dan dia telah menghalang daripada tidurnya pada waktu malam untuk membacaku, maka syafaatkanlah dia ya Allah dengan sebab dia telah berkhidmat kepada kalammu ya Allah ya Tuhan. Maka moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang diberikan kebaikan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang paling utama, sebelum kita datangnya Ramadan ini, ada beberapa hari lagi, carilah majlis yang kita boleh tambahkan ilmu dan pengetahuan kita tentang Ramadan. Mengajilah tentang hukum hakam Ramadan. Jangan kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan jahil. Kena kita pelajari tentang hukum hakamnya, langkah yang berkait dan bersangkutan dengannya, agar kita masuk dalam keadaan yang mengetahui tentang perkara tersebut. Ini adab kita dengan Ramadan. Adab kita dengan Ramadan adalah kita bersedia untuk berhadapan dengan Ramadan. Jangan hanya datang Ramadan dan kemudian kita masuk dalam keadaan jahil, menyebabkan kita tidak tahu apa-apa, dan akhirnya kita terkurang adab dengan Ramadan. Apa ramai yang terkurang adab dengan tetamu yang hadir, kerana tidak mengenal tetamu yang hadir tersebut siapa. Mungkin yang hadir tadi adalah makhluk Allah Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia kenal dengan sepatutnya, maka dia akan memberikan kedudukan yang sepatutnya kepada tetamu tersebut. Kalau Ramadan datang yang telah dimaklumkan oleh Sayyidina Rasul, yang dimuliakan oleh Sayyidina Rasul SAW, tiba-tiba kita mengabaikan perkara tersebut, ini adalah kerugian yang besar. Seolah-olah semua kebun telah keluarkan hasil dan mereka akan memetik hasil kebun-kebun tersebut, tetapi kebun yang kita punya kekurangan air, kering kontang, buahnya tidak jadi, dan kita bertemu pada musim buah tersebut dalam keadaan tidak ada hasil apa. Ini kerugian yang besar. Ketika orang lain memetik hasilnya pada hujung tahunnya, pada hujung bulannya, kita tidak mendapatkan apa-apa, ini adalah kerugian yang besar dan kecelakaan yang besar. Karena itu Nabi SAW mengatakan bahawa antara kecelakaan yang didoakan oleh Sayyidina Jibril, yang disebutkan oleh Nabi dengan amin, adalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi mereka tidak diampunkan dosa mereka setelah Ramadan berlalu. Moga Allah ampunkan dosa kita berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Moga kita benar-benar mengambil peluang dalam Ramadan ini, karena Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita. Kata Ali Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Ramadan juga boleh diiktibarkan sebagai hospital yang bersedia untuk menerima pesakit. Dan kita boleh anggap kita bahawa kita ni adalah pesakit yang mengidap penyakit batin yang banyak. Penyakit hasadnya, penyakit dengkinya, penyakit ghadabnya, marah yang tidak tentu halal, penyakit sombongnya, penyakit rasa bongkaknya, penyakit egonya dan sebagainya. Moga-moga berkat Mustashfa Ramadan, hospital Ramadan ini akan membersihkan dan disuntik kembali kita ini dengan ubat-ubatan yang baik daripada Ramadan, dan kita keluar daripada Mustashfa Ramadan dalam keadaan yang sihat dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dengan panduan jalan mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat itu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf tak boleh nak cakap panjang pada hari ini. Ana majlis daripada pagi tadi sampailah ke sekarang. Daripada pagi selepas subuh dah mula buat persiapan, ada tetamu yang hadir. Kemudian datang pula tadi rombongan daripada Terengganu 12 melawat Zawiyah Nasiriyah. Kemudian sekarang dengan majlis ini, dan alhamdulillah moga-moga dengan tempoh yang singkat ini kita dapat memahami dengan baik tentang kepentingan Ramadan, kebaikan Ramadan, dan keperluan bagi kita untuk bersedia bagi menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Dan moga Allah berkati kita dengan berkatnya Ramadan, dan kita diampunkan dosa kita pada akhirnya Ramadan, dan pada setiap malam diangkat darjat dan dilepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.